KPM. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM. Hari ini bersama saya Irfan Syahmi, kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal. Okey. Dan bersama siapa hari ini? Pastinya akan ada seorang guru yang akan bersama Irfan hari ini. Kalau tahu siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Nur Fatihah. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Hai, cantik Cikgu hari ini. Baiklah, semestinya dalam program kita hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal. Ya, betul. Nampak menarik mata pelajaran ini. Tentunya mereka ini akan mengambil peperiksaan pada tarikh 29 Mac 2022. Tarikh terakhir untuk calon-calon SPM kita. Jadi, sebelum kita mulakan Cikgu, mungkin Cikgu boleh berikan sedikit strategi bagaimana calon-calon kita ni untuk mendapatkan markah maksimum. Okey, nak dapatkan markah maksimum tak susah sebenarnya. Tak susah, okey. Tak susah. Nak tahu macam mana senang ke susah je kita tengok nanti. Rahsia boleh. lagi, rahsia. Rahsia lagi. Tak apa, kalau lagi. macam itu, apa kata kita mulakan dengan segmen yang pertama untuk menerangkan kepada calon-calon mengenai format kertas ini. Silakan Cikgu. Okey. Silakan. Okey. Selamat sejahtera, selamat pagi untuk semua, selamat tengah hari untuk semua murid-murid. Jadi hari ini kita ada pecutan SPM 2021 bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal yang mana kod kita adalah 3771/1 kerana dia adalah kertas 1. Okey. So sekali bagi kamu kita bagi overview ataupun pengenalan kepada mata pelajaran. Jadi Grafik Komunikasi Teknikal ni kita ada dua kertas yang wajib diambil oleh semua calon Grafik Komunikasi Teknikal SPM 2021. Jadi untuk kertas yang pertama 3771/1 merupakan kertas bertulis yang akan diambil pada 29 hari bulan Mac 2022 jam 2.30 petang. Jangan lupa untuk kita pergi ke sekolah dan ambil mata pelajaran tu. Ya, kunci jam siap-siap. Kunci jam siap-siap. Okey, manakala kertas 2 3771/2 merupakan tugasan projek ataupun kerja kursus yang telah dilakukan oleh murid-murid pada tahun lepas iaitu 2021 semasa mereka berada di tingkatan 5. Jadi saya bagi tahulah untuk kertas 1 mengandungi 15 soalan subjektif. Okey, subjektif. Kemudian kita ada 5 soalan lukisan. Okey, itu untuk kertas 1 yang akan diambil pada 29 Mac. Dua kali dah bagi tahu ni, kod terlupa nanti kan. Okey, untuk kertas 2 pula, murid telah melengkapkan tugasan mereka yang mana mereka telah membuat lukisan terbantu komputer menggunakan menggunakan perisian AutoCAD. Kemudian mereka juga telah melukis lukisan bangunan sebuah kediaman sebuah rumah satu tingkat. Kemudian mereka juga telah melengkapkan lukisan perpaipan bagi kediaman yang telah mereka lukis. Jadi untuk kedua-dua kertas ini bila dicampur nanti markahnya adalah 100%. Okey. Jadi untuk wajaran kalau tengok saya tulis kat situ ada 70 dan juga 30. Bermaksud untuk kertas 1 membawa markah 70%. Betul. Untuk kertas 2 30%. Jadi rata-rata saya yakin murid-murid di luar sana yang mengambil subjek ini pastinya dah tahu dah markah untuk kertas 2 mereka berapa. Saya rasa mungkin 25 ke 30%. Betul. Tinggilah tu cikgu. Tinggilah. Jadi kalau untuk lulus kita perlukan 10% sahaja. Kalau 30% dah ada, kita perlukan 10% je lah. Tapi saya yakinlah murid-murid kat sana tak nak lulus. Mesti nak A, cikgu. Mesti nak cemerlang. Jadi kalau nak cemerlang, nanti kita tengok macam mana nak dapatkan. Kalau tak 69, 70. Boleh, okey. Boleh. Nanti cikgu akan kongsikan kepada kita semua. Saya akan kongsikanlah bagaimana cara nak mendapatkan 69 ataupun 70. Okey? Okey, right. Kemudian kita tengok kepada format pentaksiran. Okey, untuk kertas 1 sahaja. Okey,
Okey, di sini instrumen kita lah bersifat subjektif. Yang mana murid akan menulis jawapan lah. Jenis item adalah respon terhad. Maksud respon terhad ni mudah nak faham. Jawapannya itu saja. Tak boleh jawapan macam-macam. Okey. Macam mana jawapan macam-macam nanti kita tengoklah detail di bahagian A lah. Okey, kemudian bilangan soalan ada 15 soalan yang wajib dijawab, tidak ada pilihan. Untuk bahagian B pula ada 5 soalan wajib. Wajib juga. Okey, tempoh ujian 2 jam 30 minit sahaja. Walaupun macam banyak soalan, 2 jam 30 minit sahaja ya. Kemudian wajarannya adalah 70% untuk kedua-dua bahagian. Dan cakupan konteks maksudnya apa yang masuk. Ni murid-murid suka tanya, cikgu apa masuk, apa masuk. Betul. Yang masuk apa yang awak belajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Semua dah kena baca maknanya. Tak semualah, dia tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, tingkatan 4 dan 5. Okay. Kalau semua nampak banyak dan beban. Jadi kita nampak macam tak banyak kan. Tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Okey, nampak sikit lah. Nampak sikit kan. Okey, so itulah format pentaksiran untuk pengetahuan murid-murid lah. Dan untuk pengetahuan juga bakat-bakat murid yang tingkatan 3 sekarang mungkin nak ambil kan. Jadi inilah kita punya format pentaksiran. Baik, cikgu. Terima kasih atas penerangan mengenai format kertas grafik komunikasi teknikal. Dan mereka ini akan ambil pada 29 Mac nanti. Jangan lupa macam cakap tadi, kita kunci jam siap-siap. Okey? Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Semestinya hari ini kita sedang pun belajar ataupun ingin menguasai mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Dan untuk di segmen kali ini kita akan diterangkan oleh cikgu mengenai teknik menjawab soalan bahagian A dan juga 6 contoh soalan yang akan diberikan tips dan juga panduan. Kalau macam itu cikgu, jom kita mulakan. Okey, kita akan mulakanlah untuk bahagian A bagi kertas 3771/1. Okey, untuk bahagian A. So kita peringatan mesra untuk murid-murid saya nanti, murid-murid di luar sana yang akan mengambil subjek ini. So pertama sekali untuk bahagian A sahaja, gunakan pen hitam atau biru. Jangan guna merah, kelabu, ungu, jangan guna ya. Okey, saya galakkan awak gunakan pen hitam atau biru. Okey, elakkan menggunakan pensel sebab kadang-kadang pensel ni tak nampak jawapan dia. Okey, kemudian tulislah dengan jelas menggunakan tulisan yang boleh dibaca oleh semua orang. Bukan awak seorang je boleh baca ya. Pastikan tulis dengan jelas. Kemudian pastikan ejaan kamu betul. Semak sebab kita ada masa nanti ya. Kita ada masa kamu semak ejaan tu betul-betul. Jangan terlalu kejar masa atau panik sangat. Kemudian tulislah jawapan pada ruang yang akan disediakan. Jangan tulis di luar ruangan atau di bawah atau di tepi atau di belakang kertas. Tulis pada ruang yang telah disediakan. Okay, so ini adalah peringatan mesra untuk murid-murid di luar sana. Okay, so kita tengok contoh soalan yang pertama. So dekat sini dia katakan Rajah menunjukkan logo salah satu institusi kepiawaian di Malaysia. Saya pasti murid-murid tahu dah bila nampak logo ni logo apa. Okey, so logo ini kalau kita tengokkan kata tugasan dekat situ adalah nyatakan. Okey, so respon adalah respon terhad yang mana jawapannya itu sahaja. Dalam buku teks memang ada jawapan ini sahaja. So jawapannya adalah Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia atau ringkasannya adalah SIRIM. Okey, jadi kalau murid jawab jawapan yang pertama boleh diterima juga ataupun jawapan yang kedua pun boleh diterima. Okey. Namun begitu, kalau murid menggunakan jawapan yang ketiga, SIRIM menggunakan huruf kecil, tidak dikira sebagai betul. Salah cikgu Salah kerana SIRIM itu adalah akronim, singkatan. Ceritanya singkatan. SIRIM itu adalah singkatan kepada Institut Penyelidikan ni lah dan Kepiawaian ni. Okey, jadi kalau gunakan SIRIM dekat bawah jadi salah. Okey, ini melibatkan bahasa lah pula kan. Okey. So, kita tengok kepada contoh soalan yang kedua. Sekali lagi kalau kamu lihat kata tugasan dekat situ, namakan. Namakan jenis sudut tersebut. Okey, pastinya murid-murid dah bersedia ni dah tahu dah sudut apa. Senang sangat contoh hari ni kan. Jadi jawapannya adalah sudut penggenap. Okay. Tapi saya rasa mesti ada dalam hati murid-murid ada yang jawab penggenap. Murid-murid kalau murid-murid jawab dengan perkataan penggenap sahaja dia akan jadi salah. Sebab apa? Respon terhad. Betul. Itu je jawapan dia. Tak boleh macam-macam. Ingat dekat situ ya. Pegang pada situ. Tak boleh macam-macam. Cikgu bolehlah terima. Tak boleh.
Kita tertinggal satu perkataan dikira salah juga. Ya, betul. Dia tak lengkap. Macam kita lah kalau panggil nama Irfan. Tapi ada banyak Irfan. Betul. Tak terima juga kan. Kita tak pandang ni kan. Macam itulah ya. Okey, so kita tengok kepada soalan contoh yang ketiga. Okey, dekat sini dia bagi gambar rajah sebagai bantuan. So dia bagi gambar rajah A dan juga gambar rajah B. Okey. So kalau kita tengokkan X dengan Y tu ditanya. Soalan dekat situ kata tugasannya adalah nyatakan. Okey, nyatakan nilai sudut bagi X dan juga Y. So X tu apa, Y tu apa. Okey, kalau bolehlah murid-murid kan ada sesiku set. Jadi murid boleh letakkan sesiku set pada sudut X dan juga Y lah. Untuk tengoklah. Itu untuk lebih tepat. Ataupun kalau tak boleh tengok agak-agak lah tengok ini macam X ni macam kecil. Jadi saya rasa murid pun dah familiar kalau X tu sudutnya berapalah. So tulislah sudut dengan betul dan lengkap. Okey, 45 darjah dan juga 60 darjah. Okey, apa kesilapan yang biasalah murid-murid saya lakukanlah? Dia excited tulis 45 60. Tak ada simbol darjah. Pandai sebab tak ada simbol darjah jadi salah. Sebab respon terhad. Kita pegang dalam kepala kita ya. Kita ingat betul-betul hari ini saya respon terhad. Jawapannya itu sahaja. Itu sahaja. Tak boleh macam-macam. Okey? So tak ada simbol terus jadi salah. Okey? Dah hilang 2 markah, rugi cikgu Ya, dah hilang. Walaupun nampak sikit je ni, tapi 2 markah. Tadi dah 2 markah, sudahnya hilang semua. Macam mana nak dapat maksimum tadi? Okey. So, next kita tengok kepada contoh soalan yang keempat. Ini adalah lukisan elektrik. Dia bagi kamu lukisan elektrik. Kemudian, dekat situ kalau kita lihatkan, kata tugasannya sekali lagi namakan sahaja. Namakan alat lengkap dan alat tambah yang berlabel A, B dan juga C. Jadi kita tengoklah dekat gambar ni. So A dekat mana, B dekat mana, dekat sini A, dekat sini B, dekat sini C. Apa A, B dengan C tu? Murid-murid jangan tengok yang lain. Mungkin dia akan sahaja keliru kan. Okay, so A itu adalah soket 3 pin 13 ampere. Kemudian B adalah poin pemanas air. Kemudian C adalah lampu pendaflor kembar. Okay, jawapannya itu. Kalau tak percaya, buka balik buku teks tu. Masih ada masa lagi ni, sempat lagi. Okay. Kenapa jadi salah? Ini adalah antara kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid-murid. Pertama dia jawab soket 3 pin. Kalau ikutkan kita belajar soket 3 pin ada 3 lah. Soket 3 pin 13 ampere, 15 ampere. Jadi kalau tulis soket 3 pin je tak lengkap. Begitu juga dengan pemanas air. Dekat situ pemanas air dan juga poin pemanas air ada berbeza ya. Sebab dalam lukisan per pai-pai kita panggil pemanas air. Kalau dekat sini kita poin pemanas air untuk elektrik. Jadi berbeza dekat situ. Kemudian lampu pendaflor berkembar. Tadi kembar. Kalau tengok pun lampu pendaflor tu pun dah salah ejaan. Dah salah ejaan, betul? Tadi kita suruh peringatan mesra? Yes, peringatan mesra. Sebab pendaflor tu maksudnya lain dengan pendaflor. Betul. Kemudian berkembar dan kembar tu pun beza maksudnya. Nampak macam cikgu bolehlah terima. Tak boleh. Je, tak boleh. Respon terhad dik. Macam tu ya. Okey. Kemudian kita tengok kepada soalan contoh yang kelima. Dekat sini, gambarnya gambar lukisan isometri. Nyatakan kaedah P dan juga Q. So, P itu dijawab kaedah 4 pusat. Kemudian kaedah koordinat. Okey. Jadi elakkan menjawab 4 pusat koordinat. Baru saya nak tanya soalan tu. Dan satu lagi kalau kita tengokkan koordinat tu dia sama ejaan macam bahasa Inggeris. Betul. Kan kalau bahasa Inggeris koordinat COORDINAT. Okey. Kalau jawab dalam bahasa Inggeris tapi depan tulis koordinat, jawapan tulis kaedah koordinat CO. Kau feeling Malay English tu tak diterima dek. Kalau koordinat method? Boleh diterima boleh lah. Diterima. Tapi jangan pula koordinat Melayu. Tak boleh feeling Manglish. Tak boleh ya. Tak boleh, Jadi sebab kita respon terhad sekali lagi saya ingatkan kepada murid-murid. Kemudian kita tengok kepada contoh yang ke-6. Okey. Contoh ke-6 dia bagi kamu gambar rajah bantuan PQRSTU. Kemudian dia suruh kamu dekat sini kenal pasti kaedah pengorakan dengan menulis PQRS dan T ataupun U. Jangan pula pergi gigit. Saya tahu murid-murid yang cemerlang ni dia ingat ataupun murid-murid saya memang semua ingat. Ini bentuk kon, ini silinder lah apa. Dia tulis. Dekat soalan tu tulis PQRST dan U. Okey, jangan complicatedkan keadaan. Betul. Kita ikut soalan sahaja. Apa. Okey. So kemudian satu tips dekat sini, kamu tengok markah dia berapa? 2. Jadi jawapan dia perlukan 2 saja. Okey, tak perlu lah. Kalau kita tengok kat sini gambar rajah dia ada 6.
Jadi hanya ada dua jawapan sahaja ya. So itu tips lah. Jadi kamu boleh jawablah P dan juga S. Okey. Tapi sebenarnya dekat dalam ni ada dua jawapan. P dan juga R. Okey. P dengan R ni adalah pengurakan jejarian. Jadi murid boleh jawab P ataupun boleh jawab R sahaja. Oh, salah satu. Salah satu. Tapi kalau nak jawab dua-dua boleh P, R. Tapi jangan jawab salah satu salah. Okey. Dia akan jadi salah. Contoh tadi jawapannya PR. PR, betul? Murid ni jawab PQ. Jadi satu salah jadi salah. Okey. Baik, tapi cikgu, kalau tadi jawapannya adalah P dan R, tapi kita tak letak koma, cikgu. Betul ke boleh salah? kita terima lagi kod. Kod. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahulah nanti kan. Kod lah kan. Tapi kita jangan bermain. Dengan orang kata jangan memperjudikan nasib kita. Jadi kita pastikan jawab benda yang betul sahaja. Kalau tengok markah 2, bagilah satu markah je. Satu jawapan sahaja. Okey. So itu adalah cara-cara untuk menjawab pada bahagian A. Macam mana nak dapat 69 ataupun 70 tadi. Okey. Itulah caranya. Maknanya kalau kita dapat soalan respon terhad ni, itu sahaja jawapan yang anda perlukan. Jangan tambah dan jangan kurang. Okey. Dan anda juga perlu pastikan juga anda tulis jawapan itu dengan lengkap. Kalau tidak, markah akan ditolak dan juga anda akan kerugian. Siapa nak bagi markah lebih-lebih juga. Yang paling penting anda kena fokus dan jawab betul-betul. Baiklah, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Saya akan jumpa anda selepas ini. Kita berehat terlebih dahulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Fathia. Hari ini kita sedang pun dapatkan panduan dan tips untuk menjawab kertas 1 grafik komunikasi teknikal. Okey, kalau tadi kita dah pergi kepada bahagian A dan sekarang kita akan sentuh pula bahagian B dan juga cikgu akan terangkan kepada kita 4 contoh soalan lukisan. Cikgu, jom kita mulakan. Okey, sekarang kita kena tarik nafas dalam sebab bahagian B ni yang paling besar sebenarnya markah dia untuk kita punya kertas 1 lah. Kemudian kita tengoklah apa peringatan mesra saya pada murid-murid kat luar sana lah. So pertama, gunakan pensel. Untuk bahagian B, gunakan pensel yang sesuai. Kalau ikutkan, kita ada garisan binaan dan juga kita ada garisan objek. Jadi perlukan 2 pensel. Namun begitu, kalau tak ada lah 2 pensel, kita guna satu saja pensel, boleh. Tapi pastikan awak tahulah macam mana nak buat garisan binaan, macam mana nak buat garisan objek, nak membezakan dia ya. Yang kedua, peringatan saya, lukis menggunakan alat lukisan yang betul. Beli banyak-banyak kan, beli mahal-mahal, jangan tak guna. Kita gunakan sepenuhnya dengan cara yang paling betul. Kemudian jangan padam garisan binaan. Ini yang penting lah. Jangan padam garisan binaan yang kamu buat. Apa-apa garisan binaan yang kamu buat, biarkan je dia terpapar. Kan? Sebab tu kita ada 2 jenis garisan pensel untuk membezakan garisan objek, jawapan awak dengan garisan binaan. Sebenarnya kalau yang betul-betul awak buat, awak akan nampaklah perbezaan dia. Kemudian yang terakhir sekali lah, lukis dalam ruangan yang telah disediakan. Jangan guna kat belakang kertas ataupun kat mana-mana tempat lain ya. Untuk soalan tu gunakan bahagian yang dia bagi tu. Okey, so kita tengok kepada soalan contoh pertama bahagian B. Okey, so dekat sini merupakan soalan dekat sini soalannya 10 markah. Okey, semua tidak semestinya dekat sini saya bagi tahulah, tak semestinya soalan 10 markah ni gambarnya begini kan. Dia boleh jadi macam-macam soalan. Boleh jadi tangent, boleh jadi apa-apa topik. Cuma yang ni kita tengoklah contoh. Okey. So kita tengok contoh dekat sini, lukiskan semula pencontoh dengan menggunakan kaedah geometri. Okey, kedudukan baru AF seperti ditunjukkan. Okey. Tips dekat sini kalau nak menjawab soalan, ni sebenarnya soalan poligon lah kita panggil kan. Soalan poligon pertama, awak kena kenal pasti segitiga apa yang terlibat. Segitiga ada banyak segitiga. Puncak lah, segitiga sama kaki lah, segitiga tegak lah. Kemudian segi empat apa yang terlibat. Segi empat pun ada banyak. Ada rhombus, ada segi empat tepat, segi empat sama. Kemudian poligon apa yang terlibat. Kita ada pentagon, hexagon. Kita ada 2 lah yang untuk dilukis. Kalau nak tahu kena banyak. Heptagon ada, dekagon ada. Tapi untuk dilukis ada 2 lah, pentagon dengan hexagon. Yang kedua, kena pasti maklumat. Ini murid-murid selalu abaikan, yang mana dia nampak gambar, dia tak baca soalan dah. Okey, murid mesti baca soalan sebab dalam soalan tu dia akan bagi tahu kamu clue-clue dia lah. Dekat sini dia bagi tahu clue dia A, B, C, D, E, F, G ke benda lah, dia bagi tahu kat situ. Kemudian tengok pada soalan dia bagi awak clue. Dekat sini
sini dia bagi tahu separuh hexagon, yang ini pentagon. So dah tahu dah poligon apa yang terlibat. Kemudian dia bagi kat sini, oh ini kalau tengok kan ini adalah segitiga. Segitiga sudut puncak. Kan? So kita ada 3 lah. Kita ada 3 jenis segitiga sudut puncak, ada hexagon separuh dengan pentagon. Okey, so lepas awak dah tahu, dah baca semua, dah faham, barulah awak mula melukis. Okey, so nasihat saya, jangan pernah tinggalkan kertas tu kosong saja. Baik. Okey, kita kena dengki kepada pemeriksa-pemeriksa tu nanti, jangan bagi dia kerja senang. Dia nanti tanda kosong. Kita bagi dia kerja sukar sikit. Okey, macam mana? Untuk murid-murid yang kurang yakin, saya tunjukkan macam mana nak buat. Okey, nampak je kan saya nak buat apa ya? Okey, kita bila nampak je segitiga, tadi segitiga dia dekat sini. Betul. Okey, segitiga kat sini. Bila ada segitiga je, pertama awak kena buatlah bahagikan garisan tu lah. Okey, so bahagikan garisan tu, ini kita bahagikanlah garisan AF ni kepada 2, dapat titik tengah ni, nampak ni. Titik tengah dapat 2. Kemudian saya buat hexagon dulu lah sebab dia mula pada AF. Jadi hexagon tu kita tahulah, hexagon ni sudutnya adalah 60 darjah. 60 darjah. Sudut luarnya adalah 60 darjah. Senang dah cerita dia. Dah tahu dah, ambil je siku set awak 60 darjah, gariskan sahaja. Kemudian dia tahu dah DE tu dia bagi 20. Kita pindahkan sahaja ukuran 20 tersebut. Kemudian tadi saya kata segitiga dia mesti kena bahagikan dulu garisan. So you bahagikanlah garisan B dan juga D tu. Okey, B dengan juga D untuk cari titik tengah dekat sini. Okey, kalau awak nampak ni ada titik tengah ni. Titik tengah ni, okey, dekat sini kalau melibatkan sudut puncak, okey, titik dekat sini tolakkan 90 tolak dengan X. X ni merupakan sudut puncak yang diberi. Okey. So bila dah tolak, dapatlah sudut dekat sini 30. Ini yang saya refer kepada sinilah. Kepada notes kat situ. Okey. Kemudian buat bulatan dan akhir sekali lengkapkan mengikut ukuran yang telah diberikan. Okey, mengikut ukuran yang telah diberikan, dan last sekali kita buat pentagon. Pentagon step dia kita mula-mula kena buat garisan tengah jugalah. Sama juga garisan tengah kepada AF, kemudian buat bulatan. Okey, kesimpulan untuk poligon segitiga dia bermula dengan bulatan. Itu kesimpulan yang pertama lah. Okey, so kita pergi kepada soalan contoh yang kedua melibatkan tangent. Tangent ni murid-murid suka buat. Sangat suka buat. Okey, so untuk buat soalan tangent, apa yang perlu kamu tahu? Yang pertama, garisan tangent. Garisan tangent apa yang terlibat? Kemudian bulatan tangent, kita ada bulatan tangent, bulatan bertemu bulatan dekat luar. Itu macam kepala Mickey Mouse. Bulatan bertemu bulatan dekat dalam, itu macam gambar petai. Kan? Kemudian kita ada ellipse, ada parabola dan juga JX. JX ni yang paling misteri dan takut sekali. Murid-murid dia takut dengan JX lah. Tapi sebenarnya senang saja kalau tahu. Okey, kemudian yang seterusnya saya nak ingatkan, garisan normal mesti dilukis. Murid-murid selalu kesilapannya tak lukis garisan normal. Kita tengok contoh yang ni. Untuk murid-murid yang kurang keyakinan, jangan tinggalkan kosong. Pastikan awak buat sesuatu kat sini. Nak buat macam mana? Kita mulakan, kalau tangent, mulakan dengan bulatan yang ada kedudukan. Dekat sini, kalau awak tengok, ni bulatan yang ada kedudukan. Bulatan yang ada kedudukan. Mana satu lagi? Ni. Okey? Jadi awak cari kedudukan dulu. Jadi awak boleh nampak dekat sini. Kita buat yang ni. Jadi bila kamu dah lengkapkan yang ni sahaja, walaupun nampaknya sikit tapi markahnya dah ada kat situ. Dah berapa cikgu markah kat sini? Kat sini lebih kurang 3 tak silap saya lah. 3 dah ada dah. Okey. 3 kat markah dah. Sekurang-kurangnya kamu tak adalah biar dia kosong. Okey. Kemudian tangent seterusnya yang saya galakkan kamu buat sebab dia mudah adalah tangent bulatan bertemu bulatan lah. So dekat sini kita ada ni saya biasa gelar murid-murid saya tangent J tergantung. J tergantung. Dia tak ada pusat. Okey, J tergantung. Jadi awak kena tahulah bulatan kat luar ke bulatan kat dalam. Okey, so ni melibatkan bulatan dekat luar dengan bulatan dekat dalam. So kalau awak nampak ini bulatan dekat luar, ini adalah bulatan di dalam. Itu dia masukkan dengan kepala Mickey tu. Kepala Mickey Mouse tu. Ni. Okey. Tu. Okey. So J30 dengan J60, J60 dan juga J25. So dia akan jadi dekat sini. Okey, garisan ini, garisan ini dengan garisan ni jangan lupa lukis. Sebab kamu lupa lukis nanti markah kamu tak ada nanti. Okey, ini namanya garisan normal. Mesti dilukis baru jumpa D dan juga E. Okey, ini untuk murid-murid yang kurang yakin. Okey, murid-murid yang dah terlebih yakin, teruskan kerja awak, buatlah ellipse. Okey, buat ellipse dan diakhiri dengan
tangent garisan. Okey, tangent garisan dekat situ. Alright. Kemudian last sekali baru buat JX. JX. Yang susah ni cikgu. Macam mana Ya, kita nak yang buat? susah ni macam mana nak buat? Yang pertama, tips dia adalah kamu tengok JX tu, kita ada dua titik. Dekat dalam JX ni ada titik G dan juga F. Betul. Okey, kena pasti G dengan F tu dua-dua dah tahu ke tidak kedudukan dia. Kalau kita tengokkan G, kita tahu kat mana kedudukan dia. Sebab kita dah siapkan ni. Oh, dah jumpa G dah. Ada tak F kat dalam ni? Tak ada. Belum lagi. So, maksudnya F tak tahu kat mana. So, bila tak tahu, kita kena gunakan kalau kita panggil biasa, kaedah N lah. So, kaedah N tu kita kena guna mata angin lah, semua tu lah. Jadi, ini cara untuk memastikan lah kamu mendapat markah yang secukupnya. Okey, yang pasti jangan tinggalkan kosong ya. Okey, ini adalah contoh untuk tangent. Mula dengan bulatan yang berkedudukan bagi yang kurang yakin. Kemudian sambung kepada tangent yang tu J dia tergantung, tak ada mana-mana pusat dia. Okey. So kita tengok kepada bahagian B, soalan contoh yang ketiga. Ini melibatkan soalan pandangan tambahan. Sekali lagi saya ingatkan, murid-murid sila baca soalan. Sebab kalau tengokkan gambar ni kalau tak perasan, dia akan tengok ni ortografi. Confident pergi jawab ortografi. Jadi salah dia. Jadi baca soalan ya, dua pandangan, unjurkan pandangan tambahan. So tahu ini adalah soalan pandangan tambahan. Kemudian butir dan telindung tak perlu dilukiskan. Okey, dekat situ. Untuk murid-murid yang kurang yakin, jangan tinggalkan kosong. So macam mana nak mulakan dia? Mula-mula, okey, mula-mula kena pasti dulu pandangan tambahan ni jenis apa. Kemudian kedudukan satah rujukan kena awak tentukan. Dan last sekali, ini yang paling penting, biasanya saya galakkan labelkan bucu-bucu bagi memudahkan awak nak tengok nanti kat gambar dia nanti. Okey? So, kita buat garisan unjuran. Bagi murid-murid kurang yakin, kita buat dulu garisan unjuran. Daripada pandangan sisi, buat ke pandangan hadapan. Kemudian daripada pandangan hadapan, unjurkan kepada garisan X1, Y1 ni. Okey, garisan unjuran adalah serenjang dengan satah tambahan. Ini yang saya kata serenjang tu 90 darjah. Okey, daripada X1, Y1 tu tarik 90 darjah. 90 darjah ya. Sini pun 90 darjah. So, awak buat yang ni saja untuk murid-murid yang kurang yakin. Awak buat yang ni saja dah ada markah dah. Baik. Dah ada markah dah. At least you have something then nothing. Okey. So, macam mana nak teruskan? Okey, kita teruskan kepada bahagian-bahagian yang rata dahulu. Bahagian yang rata yang tak melibatkan lengkung lah. Lengkung. Iaitu lengkung tu kalau nampak dekat UB, kalau nampak kan TD tu adalah bahagian lengkung. Betul. Yang lain tu semua bahagian yang rata kita panggil lah. Satah rata lah. Okey, so kita mulakan dekat situ. Kita bahagikan kat situ. So bila kita dah melabel, kita mudah nampak ni dekat mana, ni bahagian mana, ni bahagian mana. Alright. So bagi memudahkan awak lah. Kemudian kita buat satu lagi tipsnya adalah buat satu-satu. Jangan garis semua benda. Bila awak garis semua, awak akan end up dengan ni garis apa Dia keliru. Keliru. So bahagikan dahulu. Okey, saya nak buat bahagian ni dahululah contohnya. Okey, awak settlekanlah bahagian tu duduk kat sini. Atau kemudian sambung. Okey, nak buat bahagian ni pula. Buat kat situ pula. Okey, jangan garis. Sebab apa? Kalau awak garis-garis semua, saya tunjuk awak ya. So ni ending dia lah. Ni nak buat ni dah saya lengkapkan semua bahagian yang rata. Kemudian kita nak masuk kepada bahagian lengkung dia. Jadi untuk bahagian lengkung, tipsnya adalah pastikan awak bahagikan lengkung T pergi I ni kepada 3 bahagian. Okey, kepada 3 bahagian. So ni yang pertama saya dah bahagikan. Okey, nampak garisan hijau tu, saya bahagikan, saya dapat 2 titik. Sebab apa? Satu dekat depan. T pergi I. Kemudian U pergi B. Tengok balik pada objek. So kita ada 2 titik dekat situ. Kemudian yang kedua, saya bahagikan kepada 2. Sini saya tak nak buang masa, so gunakan garis PQ ni je. So tarik belakang, so dapat titik yang kedua dah. Saya dapat 2 titik automatik. Kemudian yang ketiga, saya bahagikan garisan tu kepada yang ketiga, kemudian dapat titik dan akhir sekali saya lengkapkan garisan. Okey, saya lengkapkan garisan. Dekat sini lengkung, pastikan awak melalui titik-titik yang ada. Sebab apa? Dia bukan macam matematik. Tak apa, dia boleh lari sikit, tak boleh. Kalau graf kan? Kalau graf boleh kan? Okey, untuk grafik komunikasi teknikal tak boleh. Dia kena tepat. Kena lalu semua titik-titik tu. Yes, dia G2. Okey. Dia cantik kan? Gunakan French curve lah. Okey, so kalau awak tengoklah, kalau awak mula soalan dengan menggaris, macam itulah garis awak banyak-banyak. Kalau awak tak memulakan satu persatu, awak akan end up dengan bergaris-garis ni memang tu ya, awak akan jadi lost, tak tahu kat mana-mana. Betul. Nanti kita tak tahu mana satu.
bentuk yang sepatutnya kita buat kat situ. Ya, betul. Okey, so itu untuklah pandangan tambahan. Dan contoh yang keempat kita nak tengok adalah lukisan oblik. Okey, sekali lagi jangan tinggalkan kosong. Kita mulakan dengan pertama, pastikan awak tahu jenis lukisan oblik yang telah diberikan. Kemudian sudut paksi surut boleh jadi sebarangan sudut. Okey, so mula-mula pastikan buat bongkah. Bila buat oblik ataupun isometrik, mulakan dengan bongkah. Baik. Bongkah ni rujuklah pada ukuran yang telah diberikan. Okey. Kemudian mulakan dengan pandangan yang paling depan sekali. Dengan objek yang paling depan sekali. So kita mula dengan yang depan. Kalau kita tengokkan gambar separa bulatan. Kemudian kita move kepada yang kedua. Okey, kita move yang kedua. Kita nampak dekat situ dengan ukuran siap-siap. Okey. Dekat sini kita melibatkan lengkuk sahaja. Kemudian kita akan move kepada yang ketiga. So oblik ni sebenarnya mudah sahajalah. Sudut dekat sini sebenarnya sebarangan sudut. Boleh 45, boleh 30, boleh 60 sebab dia oblik. Cuma kena pastikan dia adalah jenis oblik apa. Kalau oblik kabinet maksudnya paksi surut. Ni paksi surut dia ni perlu dibahagi kepada 2. Baca soalan elok-elok. Yang penting ya. Okey, so untuk bahagian B, inilah cara-cara nak menjawab. Pastikan baca soalan betul-betul. Jangan tinggalkan soalan dulu. Sebab murid-murid memang suka. Dia tengoknya gambar, dia dah tahu soalan apa. Jadi, kalau tak baca memang dia akan jadi jawab salah. Okey, cikgu, terima kasih atas penerangan untuk segmen kali ini. Banyak sangat tips yang diberikan oleh cikgu dan panduan untuk kita mendapat markah yang maksimum. Tapi kalau ada yang terlepas, jangan risau. Anda boleh tonton kami kembali di saluran YouTube NTV7 Didik TV KPM. Okey? Dan sekarang kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM dan di segmen ini kita akan teruskan dengan pembelajaran mengenai aplikasi lukisan elektrik dan reka bentuk ruang dalaman bagi kediaman. Kediaman siapa? Mungkin kediaman untuk calon-calon SPM 2021. Okey, jadi kalau cikgu pun dah bersedia, anak murid dah bersedia, jom kita mulakan dengan segmen yang seterusnya. Okey, tadi kita dah tengok 4 contoh di bahagian B. So seterusnya kita akan sambung kepada masih lagi dalam bahagian B. Cuma saya akan tunjukkan dekat sini adalah aplikasi lukisan elektrik dan juga reka bentuk ruangan dalaman. Okey. So kita tengok yang pertama, contoh aplikasi lukisan elektrik. Okey. Soalan untuk lukisan elektrik ni biasa markahnya di sini adalah 15 markah. Jadi untuk soalan ni dia akan berikan kamulah jadual yang mana dia akan menunjukkan dekat mana alat tambah dan juga alat lengkap yang perlu diletakkan. Okey. Untuk soalan ni dia menguji kamu untuk melukis simbol. Tadi melukis garis-garis, sekarang kita tenang sikitlah. Simbol sajalah. Jadi dekat sini murid mesti hafal simbol. Mungkin simbol dia kat sini ada yang mengelirukan sebab ada beberapa yang mirip-mirip kepada lukisan paek. Jadi dekat situ dan murid-murid kena hati-hati dekat situ ya. Okey. So bila dapat jadual, pastikan kamu fahamlah jadual dia berikan berapa unit yang dia nak, kemudian dekat mana ruangan untuk diletakkan alat tambah dan juga alat lengkap. Kemudian di bahagian catatan jangan kamu abaikan. Sebab dalam bahagian catatan ni ada clue juga. Jangan tanya saya apa clue cikgu, apa clue. Dekat sini ada clue. Itulah clue dia nanti. Okay. Dekat dalam paper awak seorang yang tahu clue dia apa. So dekat sini kita nampak Swiss 2 hala, clue dia kat situ. Kemudian kita ada pemalap lampu, maksudnya ada dimmer. Swiss dimmer. Kemudian dekat sini dia kata kawal 1 Swiss. Maksudnya dekat sini 2 unit downlight, dia ada 2 lampu, tapi dikawal oleh 1 Swiss sahaja. Okey, itulah clue-clue yang kamu tak boleh terlepas pandang. Sebab biasalah murid-murid dia excited, campur dia nervous, campur mungkin nak jawab pun masa dah nak habis. Jadi jangan abaikan catatan. Okey, so ini saya tunjukkan kepada murid-murid contoh nak menjawab soalan yang diberi tadi. Okey, so kalau nampakkan soalan ni senang je nak jawab. Sebabnya kalau soalan ni sebenarnya macam makanan kacang lah. Macam bagi bonus mark kepada kamu sebenarnya. Tapi dia juga boleh jadi killer question. Sebab apa? Ada beberapa kesilapan yang boleh membawa kamu kepada markah kamu kurang lah.
Okey, so katakanlah kamu dah lengkap dengan gambar ni, pastikan beberapa perkara ni awak ambil tahulah. Yang pertama, jarak antara alat tambah dengan dinding adalah pastikanlah 1 ataupun 2 milimeter maksimum. Satu ataupun 2 milimeter tu kecil sangat. Kalau terlebih kenapa cikgu? Kalau terlebih dia akan tolak markah kamu lah dekat bahagian kejurupelanan. Maksudnya kamu buat pelan, contohlah. Okey. Kamu buat pelan ni adalah untuk dibaca orang lain. Betul. Sebab kita tak pergi beritahu, oi kena letak kat sini, tak. Kita nak buat pelan tu kita nak orang baca. Kalau kita letak kipas tu ke kanan sedikit, hampir dekat dengan tingkap, orang yang pasang tu akan pasang dekat dengan tingkap. Dia akan berdasarkan plan yang kita buat. Ya, betul. Sebenarnya apa yang awak lukis itulah yang akan diterjemahkan oleh orang. Jadi, untuk lukisan elektrik ni, bila kita nak lukis, pastikan jarak antara alat tambah ataupun alat lengkap tu, jaraknya 1 ataupun 2 mm daripada dinding. Itu melibatkan benda-benda yang kena attach kat dinding lah. Kalau benda-benda macam kipas siling ni memang kat tengah-tengah rumah. Bukan pada dinding. Kecuali kalau kipas dinding. Okey, itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, okey, pendawaian sempurna, garisan tidak terputus. Maksudnya, kalau murid-murid boleh nampak garisan dekat sini, walaupun dia macam L, dia tak putus. Dia tak boleh macam ni tau, buat garisan macam tu. Ini salah. Ini kena betul. Baik. Ini nampak tak dia putus kat ujung tu. Betul-betul. Dia tak boleh putus kat ujung tu. Tak boleh putus. Kat situ. Itu yang dimaksudkan sebagai pendawaian yang sempurna. Jadi bila awak salah kat situ, dia salah lah putus kat situ. Salah ni jawapan awak. Kalau saya pun mungkin saya akan terlepas pandang cikgu sebab kita dah buat garisan putus-putus tapi dekat bawah tu kena sambung. Kemudian dia kena mesti sambung juga dekat alat tambah dan juga dekat switch. Nampak dekat sini. Kalau tengok, kalau ni tu tak sambung tu. Jadi salah. Jadi salah kat sini ya. Okey. Kemudian tips yang seterusnya kalau untuk soalan elektrik, pendawaian kipas siling, ini biasa murid buat silap lah. Disambung pada alatur kipas. Yang ni. Kipas siling, dia istimewa. Dia tak sambung pada Swiss. Dia sambung pada alatur. Okay. Alatur, regulator lah. Okey. Kawan kampung saya panggil regulator. Okey. So, dia sambung pada regulator, dia tak sambung pada Swiss. Tapi murid-murid selalu buat silapnya, dia sambung pada Swiss. Kalau sambung pada Swiss, jadi salah juga. Nampak? Senang nak dapat markah, tapi senang juga nak hilang markah. Okey. Next, kita tengok. Lukis alat tambah ni menggunakan plat pencontoh. Kamu semua ada template ataupun plat pencontoh, pastikan guna sehabis mungkin. Jangan free hand. Ya. Kalau free hand tu mungkin akan jadi salah ataupun mungkin akan ditolak kat mana-mana markah dia. Baik. Okey? Alright. So itu tentang lukisan elektrik. So kita nak pergi yang kedua, contoh aplikasi reka bentuk ruang dalam bagi sebuah kediaman. Jadi nak jadi interior designer, dekat sinilah kita belajar ya. Dekat sini kita ada 2 aplikasi. Satu kita belajar lukisan perspektif. Baik. Dan juga yang kedua kita belajar lukisan reka bentuk ruang dalaman lah. Jadi dekat sini dah bagi tahulah dekat situ. Ini merupakan ruang bilik tidur. Ini katil, simbol katil daripada pandangan hadapan, tingkap dan juga pintu. Okey, so macam mana nak lukis? Bagi murid-murid yang tak ada idea ataupun kurang yakin, mula-mula awak unjurkan TS dulu ke garisan ufuk. Awak akan jumpa titik lenyap. Dekat sini dah dapat 0.5 dah. Dah ada markah dah. Kemudian, apa nak buat? Daripada titik lenyap, gariskan ke semua penjuru. Tujuannya kamu akan membina dinding rumah. Baik. Sebab awak masuk rumah, awak nampak dinding kiri kanan atau bawah. Okey. Kemudian, kita tarik daripada dinding di bahagian dalam. Kesilapan murid dijawab, biasanya murid-murid akan buat dinding luar. Dinding luar jadi salah lah. Sebab kita masuk rumah, kita nampak dinding dalam rumah. Bukan dinding kat luar rumah ya. Okey. Kemudian kita teruskan dengan melukis pintu. Kita tarik pintu ketinggian yang sebenar pintu. Kemudian tarik ke titik lenyap. Sekali lagi buat satu-satu bahagian. Jangan garis-garis. Lama-lama awak pun tak jumpa. Okey, tak jumpa arah orang kata. Okey, so ketinggian kat situ dah ditentukan. Kemudian ambil kelebaran pada atas, pindahkan ke bawah. Dan satu lagi, pintu ni kalau awak nampak, ni lah dia. Lukisan teknikal dia halus, dia nampak tu dia ada kelebaran ni kan? Betul. Dua-dua awak kena unjurkan. Kena sama cikgu. Kena samalah. Unjurkan juga. Walaupun nampak cikgu halusnya ada kat ujung tu. Buat. Sebab tekniknya begitu. Okey, tekniknya begitu. Okey. Kemudian seterusnya bila dah siap pintu awak tu, kita pergi kepada katil. So katil, bawah ni adalah tempat tilam dia. Ni tilam dia.
Yang atas ni adalah kepala katil. Kepala katil. Kepala katil lah. Kan. Saya ni lajukan sikit. Okey. Nampak kat situ garisan, kalau ngegaya-gaya memang banyaklah garisan kat ujung kat situ. So kita dah dapat katil dan kita dah dapat lantai. Okey. Kita biasa endingkan dengan tingkap ni terakhir lah. Sebab tingkap ni kat belakang. Kalau kita lukis dulu, mungkinlah katil kita sebenarnya tutup tingkap. Ada bahagian yang tak nampak. Jadi salah pula nanti ya. Okey. So tingkap macam mana nak buat? Sekali lagi sama juga. Unjurkan ketinggian yang sebenar. Nampak dekat sini? Ketinggian yang sebenar. Kemudian, tarik pergi TL ke belakang. Kan? Kemudian dekat dinding belakang ni baru kamu tarik dia straight. Baik. Okey, dia punya kelebaran kamu tarik pada atas. Yang ini pun agak pening juga bagi murid-murid, bukan pening sebab apa. Dia banyak garisan, dia lupa dan tertinggal. Okey, kalau kita tengok kan, saya lengkapkan dulu. Okey, tingkap ada 3 kat situ. Okey, 3. Okey, tingkap 3. Nampak dekat sini dua-dua garisan dia perlu unjurkan. Jangan tinggal yang itu. Jangan tinggal, itu panggil jenang. Jenang. Okey, jenang ya. Jenang pun kena unjurkan. Jadi barulah lengkap gambar kamu, maka dapatlah markah 15. Okey. 15. Dan sebenarnya kenapa saya tunjuk biru dan merah? Merah itu merujuk kepada garisan binaan ya. Betul. Biru itulah garisan objek. Jadi kita dah siapkan. Dah siap dah, nampaklah gambar-gambar yang sebenar. Kalau ini cikgu tak boleh kita nak padamkan juga kan? Macam Jangan padam. Biarkan pemeriksa tu pula pening tengok gambar. Dan yang paling penting sekali cikgu cakap, kalau ada yang garisan kita perlu unjurkan sahaja. Ya, walaupun sekecil-kecil tak nampak pun kita unjurkan betul, juga. Betul. Jangan tinggal satu pun garisan. Kalau tak nanti anda akan rugi markah. Betul. Okey, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini. Saya pun dah rasa macam banyak sangat saya belajar hari ini sebab setiap tips dan panduan kita akan berikan kepada anda supaya anda terus berjaya dalam mata pelajaran. Okey, dan sekarang ni kita nak dapatkan rumusan cikgu ke? Okey, sebagai rumusan lah, dah lebih kurang beberapa minit kita dah bercakap-cakap, saya cakap ni. Okey, so sebagai rumusannya yang pertama sekali, bagaimana nak menguruskan masa kamu. Okey, untuk bahagian A, kamu luangkan lebih kurang 30 minit lah. Satu soalan lebih kurang 2 minit dia jawab. Kalau lebih daripada 2 minit, skip. Okey, so bahagian B kita ada 120 minit. Jadi bahagikan kepada 5 soalan, lebih kuranglah satu soalan 20 minit. Okey, lebih pada 20 minit, awak terus je masuk soalan yang seterusnya. Jangan overspend dekat satu-satu soalan. Kamu akan tertinggal nanti. Okey, so untuk alatan menulis, bahagian A pastikan gunakan pen merah. Pen hitam ataupun pen biru. Okey, untuk bahagian A. Untuk bahagian B, gunakan pensel 2H dan juga HP. Okey, untuk soalan bahagian A, awak kena tahu, awak kena ingat. Untuk soalan bahagian B, awak kena faham, awak kena berlatih buat sampai awak berjaya. Okey. Yang paling penting kita kena berlatih. Kita buat banyak latihan supaya kita dapat memahami dan kuasai mata pelajaran kita hari ini. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikitlah tips terakhir yang mungkin cikgu nak. Semua anak murid cikgu kena ingat hari ini, jangan lupa pada 29 Mac nanti. Silakan cikgu. Okey, so sebagai kata-kata akhir daripada saya, sebelum 29 hari bulan Mac, kita masih ada masa. So belajar memang melelahkan, tapi lagi lelah kalau kamu tidak belajar. Okey, so kita masih ada masa menuju 29 Mac. So gunakanlah masa yang kamu ada itu untuk melatih diri awak sehinggalah awak betul-betul mahir buat. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sesungguhnya yang baik itu pada Allah dan yang lemah itu pada saya sendiri. Dan yang benar itu pada 29 hari bulan Mac 2022 jam 2.30 petang. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Fatihah atas segala perkongsian yang diberikan pada hari ini. Dan kalau tadi cikgu cakap belajar memang melelahkan, tetapi kemanisan yang akan wujud nanti itu pasti akan membuatkan anda gembira. Okey, dan jangan lupa untuk teruskan ulang kaji, berlatih betul-betul supaya kita dapat sama-sama menjawab dengan cemerlang. Okey, kalau nanti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.